Dan seterusnya, Malina, kita ada Asim Hassan yang ketika ini berada di Kiulu. Hasim? Tuaran ke Kiulu? Hasim di Kiulu ke Tuaran, Hasim? Tuaran. Ya, Tuaran. Saya ada di Tuaran, Rizal dan Malina. Baik, mungkin kita boleh mulakan dengan proses pengundian yang bermula 7.30 pagi tadi. Bagaimana Perdana Haji Nazri di Dun Api-Api memaklumkan telah pun menerangkan secara terperinci proses yang akan dilalui oleh pengundi di setiap kawasan daftar. Mereka akan diberikan giliran dan juga akan terpaksa mematuhi SOP ketat. Asim boleh terangkan di Tuaran keadaannya bagaimana? Baiklah, terima kasih Malina dan Rizal di Bukit Kewangan. Apa yang boleh saya bawakan, seawal pukul 6.50 lagi dan atau seawal itu juga petugas SPR telah pun bersiap sedia dengan segala kelengkapan dengan dilengkapi oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan, yang mana apabila masuk saja di SK Serusup ini, di pusat mengundi ini, sudah pasti bacaan pemeriksaan suhu dilakukan terlebih dahulu selain diarahkan untuk mengambil sanitasi pembasmi kuman. Selain itu diberi angka giliran dan diminta beratur untuk mengambil giliran dengan mematuhi penjarakan sosial. Dan ini merupakan SOP normal baru yang dapat kita lihat di Sabah ini. Dan bagi memastikan, dan dari pemerhatian saya setakat pagi ini, dah hampir 1 jam ini, saya boleh rangkumkan kira-kira 50 ke 80 orang telah pun hadir ke pusat mengundi di di SK Serusup ini. Dan kalau boleh juga saya bawakan di pusat daerah mengundi, di pusat mengundi SK Serusup ini seramai 1,361 pengundi berdaftar akan menunaikan tanggungjawab mereka dengan 3 saluran yang dibuka. Sudah pasti saluran pertama dihaskan kepada warga emas dan yang berumur 60 tahun ke atas. Dan kalau boleh juga saya bawakan pada pukul 8.15 pagi tadi, yang mana calon daripada Parti Cinta Sabah, Rekan bin Husin, telah pun datang menunaikan tanggungjawab untuk mengundi di SK Serusup itu. Selain daripada itu juga, kita akan menunggu ketibaan dan juga pengerusi Perikatan Nasional Sabah yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah, Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor, yang juga akan membuang undi di sini, selain daripada Datuk Aliasgar bin Basri daripada Parti Warisan yang akan membangun di sini. Untuk makluman semua penonton Astro Awani, di Dun Sulaman ini berlaku pertembungan 3 penjuru melibatkan Datuk Seri Haji G daripada Perikatan Nasional, Rekan Hussein daripada Parti Cinta Sabah dan Datuk Aliasgar Basri daripada Parti Warisan. Dan untuk makluman juga di Dun Sulaman ini di bawah Parlimen Tuaran, yang mana terdapat juga 3 lagi Dun yang bertanding, iaitu Dun Dalit, Dun Tamparuli dan Dun Kiulu, yang mana Dun Dalit merupakan Dun baru selepas persempadan semula. Malina dan Rizal. Asim berada di negeri Bawah Bayu, saya rasa dah lebih 2 minggu, membuat ada banyak liputan tentang kisah-kisah rakyat yang dibawakan, tentang kisah banjir. Kalau semalam ada laporan berkenaan 5 beradik jadi tukang jahit, dan mereka-mereka ini adalah membawa naratif tersendiri ketika menentukan hala tuju pilihan raya negeri Sabah ini. Sepanjang berada di sana, kita masih lagi nak membawa ataupun masih lagi nak memetik kepada kajian-kajian yang telah pun dikemukakan, kajian Ilham Center, kajian SID, kajian UMS. Adakah sepanjang pemerhatian Asim di Sabah, sentimen ataupun sentimen pengundian oleh mereka-mereka yang ditemui ini, mereka-mereka yang berada di rakyat Marhain yang ada ni, mereka sudah daripada awal sudah tahu apa yang mereka nak, parti mana nak diundi, calon mana yang nak dipilih, ataupun ia akan berubah mengikut waktu berdasarkan sama ada pertemuan dengan calon ataupun manifesto yang ditawarkan, ataupun ada faktor-faktor lain yang jadi penentu kepada mereka ini ketika membuat keputusan di kertas undi nanti.
Baiklah Marina, saya ingin betulkan saya dan juru kamera AB Uzza AB Latif telah berada di Sabah ini 43 hari. So sepanjang itu kita telah membuat liputan kisah-kisah rakyat saya bawakan bersama kru-kru yang lain, dan apa yang boleh saya bawakan pada mulanya mereka sebab masing-masing tidak tahu siapa yang akan dicalonkan, tetapi ada ura-ura mengatakan calon A dan calon B, dan bila melihat kepada perkara itu dan selepas penamaan calon itu sendiri, dan dapatan dan cerapan saya melihat sepanjang kempen dan juga sepanjang kempen 14 hari ini, dapat saya lihat sentimen pengundi itu adalah melihat kepada calon itu sendiri, bukan berdasarkan parti. Jika calon yang ditampilkan oleh sesuatu parti itu boleh membawa aspirasi atau mengangkat atau memberi membantu kebajikan mereka, sudah pasti mereka akan memilih calon tersebut, dan bukan saja melihat kepada parti. Dan itu merupakan antara beberapa pengundi yang saya temui di utara Sabah dan juga pantai barat Sabah, selain daripada saya pergi ke sebelah Kinabatangan dan juga Kundasang itu sendiri. Dan apa yang dapat saya lihat, mereka lebih memilih kepada calon itu, bagaimana calon itu boleh membawa suara mereka dan untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. Dan apa juga yang boleh saya bawakan adalah pada pilihan raya kali ini, isu tempatan itu lebih dominan dalam kalangan masyarakat, yang mana mereka mahu masalah setempat itu dapat diatasi dengan segera oleh wakil rakyat yang akan dipilih pada hari ini. Setelah 43 hari, apakah kesimpulan yang Hasim boleh lakukan melihat kepada bagaimana pilihan raya ini akan beri bayangan kepada pilihan raya lebih besar yang dijangka akan berlaku dalam masa akan datang? Adakah juga isu setempat hyperlocal akan menjadi satu isu dan juga trend bergerak ke hadapan untuk ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen dalam pilihan raya lebih besar yang dibayangkan selepas ini? Ya, betul. Sebab situasi politik di Sabah dan juga bila kita melihat kepada PRU itu sendiri yang melibatkan besar Malaysia itu sendiri, kita tidak boleh samakan perkara itu, sebab jika kita lihat di konteks di Sabah itu, seperti mana saya katakan, sentimen pengundi lebih kepada isu-isu hyperlocal itu sendiri. So bagaimana perkara itu akan dibawa ke memberi kesan atau impak kepada pilihan raya umum ke-15 itu juga turut menjadi tanya-tanya. Tetapi apa yang boleh saya bawakan di PRN Sabah ini, isu tempatan hyperlocal di suatu kawasan, contohnya di Sulaman ini sendiri. Isu di Sulaman ini sendiri merupakan isu yang dominan dalam kalangan. So apa yang berlaku di luar itu mungkin sedikit sebanyak memberi kesan, tetapi apa yang mereka mahukan adalah di kawasan mereka ini tidak diabaikan dan kebajikan rakyat sentiasa diberi perhatian. Kalau mengikut kepada kebajikan rakyat, sudah tentu kita melihat kepada banyak isu-isu berkenaan politik pembangunan yang berlaku ketika kempen ini. 5 mesej penting yang Hasim boleh rangkumkan sepanjang kempen pilihan raya negeri di Sabah selepas dalam masa yang sama, saya tambah juga, kita melihat kepada keadaan semasa di mana penularan COVID-19 juga telah menjejaskan aktiviti ekonomi, dan juga bagaimana ini memberikan satu cabaran kepada rakyat dan juga kepada ADUN, calon-calon ADUN semua, untuk memberikan lebih above and beyond daripada apa yang mereka berikan sebelum ini untuk menyelesaikan isu dan juga naratif rakyat. Apa 5 perkara utama tersebut, Hasim? Baiklah, sepanjang saya mengikuti, saya dan rakan-rakan sebenarnya yang lain mengikuti kempen sepanjang 14 hari ini, apa yang boleh saya rangkumkan, yang pertama adalah hak Sabah itu sentiasa diuar-uarkan di sepanjang kempen, baik daripada calon pembangkang dan juga kerajaan, baik daripada calon Warisan Plus dan juga Gabungan Rakyat Sabah dan parti-parti tempatan yang lain. Dan yang kedua adalah melibatkan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan itu perlu selari bagi memastikan projek-projek infrastruktur dan juga pembangunan di Sabah ini dapat dibantu dan dapat diteruskan jika kerajaan itu sealiran atau sehaluan. Dan yang ketiga adalah mengenai pemilikan tanah-tanah adat dan tanah-tanah masyarakat orang asal di Sabah itu, yang selama ini mereka belum memiliki geran tanah yang sah. Selain daripada itu, kalau kita lihat big giant warlord pemimpin seperti Datuk Seri Syafiee, Musa Aman, Jeffrey Kitingan,
dan juga Adifah Aman di setiap kempen mereka sepanjang 14 hari ini, pastinya mereka akan saling mengaitkan antara satu sama lain. Dan yang kelima adalah usaha membentras COVID-19, yang mana ini merupakan normal baru. Setiap calon yang bertanding itu dan juga parti-parti sentiasa mengamalkan pematuhan SOP COVID-19. Dan juga sepanjang kempen itu juga banyak kita lihat bagaimana bantuan-bantuan COVID itu diberi penekanan oleh calon-calon sepanjang kempen. Okey. Baik, terima kasih Asim Hassan. Kita akan bersiaran lagi dengan Asim dalam jam-jam seterusnya.